A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini adalah berkait dengan huraian kitab Al-Hikam, yaitu pada kalam hikmat yang ke-20. Kata Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu, ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda amal perbuatan, yakni perbuatan kebaikan, kerana menantikan kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Kalam hikmat yang ke-20 ini adalah menjelaskan tentang beberapa fenomena jiwa yang terganggu. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahaskan secara khusus mengenai kejiwaan manusia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara khususnya. Dan ternyata ia adalah sebahagian di antara ilmu-ilmu keislaman yang sudah lama dikembangkan oleh para ulama'nya. Sudah banyak karya-karya ditulis mengenai ilmu ini. Dan dunia Islam pula telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama ahli tasawuf yang menjelaskan tentang pelbagai sudut mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jiwa manusia ini. Maka kalam hikmat yang ke-20 ini juga menjelaskan tentang fenomena jiwa manusia. Oleh kerana jiwa manusia ini adalah merupakan sesuatu yang bersifat dalaman manusia, yakni bukan bersifat fizikal, kebendaan yang boleh dilihat dan diperhatikan. Maka sebab itu agak sukar untuk kita menyelaminya. Tidak mudah untuk orang mengecam dan mengenali hakikat dirinya, sama ada ia sihat atau sakit, sama ada dia bersih atau sebaliknya. Ternyata untuk mengetahui hal-hal yang demikian itu tidak semudah yang disangkakan. Maka sebab itu ahli tasawuf dalam menghuraikan tentang fenomena jiwa manusia ini selalu menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda dan alamatnya. Kerana sesuatu yang agak kabur dan terselindung itu lebih mudah dikenali dan diketahui menerusi alamat-alamat.
Maka kalam hikmat yang ke-20 ini menjelaskan salah satu daripada alamat-alamat jiwa yang masih tercemar, jiwa yang masih ada penyakit-penyakitnya. Maka salah satu tanda di antara tanda-tanda jiwa manusia itu masih dikuasai oleh karenah-karenahnya ialah adanya sifat atau sikap suka menangguh melaksanakan amal-amal kebajikan untuk mencari peluang yang lebih baik. Sedangkan peluang untuk melakukan itu sudah ada di hadapan mata, tapi tidak dipenuhinya, ditangguh-tangguhkan dia ke suatu masa yang tidak diketahui. Ternyata sekiranya jiwa kita memiliki sifat ini, sifat suka menangguh-nangguh ni, tangguh untuk melakukan kebaikan, yang mana peluangnya ada tapi tidak dipenuhi, tidak digunakan. Jadi sekiranya hal ini menjadi sifat bagi seseorang, itulah petanda bahawa jiwanya masih dikuasai oleh karenah-karenah nafsunya. Jiwanya masih dikuasai oleh sifat-sifat buruk nafsunya. Ternyata jiwa yang baik itu, jiwa yang bersih itu, jiwa yang berjaya disucikan atau dibebaskan daripada pengaruh-pengaruh hawa nafsunya. Dan kejayaan manusia melepaskan rohaninya, melepaskan dirinya, hati sanubarinya daripada pengaruh-pengaruh dorongan hawa nafsu itu, maka itu sebenarnya memberi nilai kecerdikan bagi seseorang itu. Jadi demikianlah kalam hikmat yang ke-20 ini. Syekh ingin menyatakan kepada kita bahawa tanda bagi seseorang itu yang jiwanya masih tercemar, masih dibelenggu oleh hawa nafsunya, ialah adanya sifat ini, suka menangguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada masa esok lusa lah, tahun depan lah, nanti masa cuti lah, tunggu peceng lah, macam-macam dia bagi. Sedangkan waktu yang sesuai sudah ada di hadapan. Kalau sekali-sekala itu tidak dinamakan sifat, mungkin orang ada hal-hal lain lalu membuat pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Kadang-kadang dia ada ruang untuk melakukan kebaikan, tapi ternyata ada hal-hal lain yang dia lebih penting untuk dilaksanakan, lalu tidak dibuat kebaikan itu pada waktu itu kerana pertimbangan lain, itu lain cerita. Hak yang dikatakan nyakit hati ni jadi perangai. Kayak gini esok perangai dah jadi sifat. Kalau terjadi sekali-sekala, itu memang lumrah manusia, ada pertimbangan, ada percaturan dia. Tapi kalau sudah menjadi perangai, itu adalah alamat jiwa masih tercemar, masih sakit, masih dikuasai oleh dorongan-dorongan hawa nafsu. Jadi ini antara perkara-perkara yang jarang disedari oleh kebanyakan kita, kerana kita tidak melihat perbuatan itu sebagai perbuatan buruk, sekadar menangguh. Ada peluang yang sepatutnya kita penuhi dengan bacaan Al-Quran ke, buat kebajikan lain ke, tapi tidak terbuat. Kenapa nak tangguh? Sekarang esok Memang dari satu sudut bukanlah satu dosa, tidaklah satu dosa benda tu. Jadi inilah yang menjadikan hal ini tidak disangka oleh orang sebagai satu penyakit, tapi ternyata dalam disiplin ilmu tasawuf dia dilihat sebagai alamat kepada jiwa yang masih sakit. Alamat. Orang selalu melihat dari sudut dorongan-dorongan jiwa yang buruk, baru dia lihat jiwa masa itu jiwa yang kotor, cenderung nak buat jahat. Memang hak tu orang tak nafilah. Bila hati cenderung melakukan kejahatan, hati cenderung untuk melakukan kedurhakaan, memang itu jiwa yang kotor.
dipengaruhi secara tebal oleh dorongan hawa nafsu. Tapi hak ni jarang orang perasan. Kenapa? Kerana dia tidak melibatkan dosa, hanya nangguh nak buat kebaikan saja. Jadi rupa-rupanya ahli tasawuf melihat jauh dari itu. Mereka bukan melihat dari sudut itu, tapi melihat dari sudut kewujudan sifat ini adalah alamat bagi jiwa yang sakit. Dengan arti itulah signal yang menghendaki kita supaya berusaha menyucikan. Selagi masih wujud sifat itu, jiwa kita masih dalam keadaan tercemar dan sakit. Perlu diusahakan. Kerana target kita, tujuan kita, dan itulah tujuan perjalanan ahli tasawuf dalam keilmuan mereka itu, untuk mencapai jiwa yang harmoni, jiwa yang bersih, seperti yang difirmankan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang adalah merupakan suatu ehwal yang dirasai oleh hati setelah jiwa itu dibersihkan. Berarti kebahagiaan sebenar adalah sinonim dengan jiwa yang bersih. Dan kenyataan ini memberikan kita faham bahawa orang-orang yang mencari ketenteraman yang sebenar tidak kepada fokus usaha ini, dia akan menemui kepuasan sementara. Dia pasti tidak akan menemui ketenteraman yang sebenar. Tapi yang didapati hanya kepuasan seketika. Ada yang melihat benda ni duduk pada harta, dia ipung itu, ipung sini, puas kejap, penimpala pula lepas tu. Ada yang melihat ini pada perkara-perkara lain, macam situ, macam sini, pergilah dia, pergi situ sini, balik nengung pula, nengung. Jadi rupa-rupanya ketenteraman sebenar tidak di situ, tidak di sini. Sebenarnya dia adalah kelakuan jiwa yang berjaya dibersihkan. Barulah dia akan mencapai hakikat ketenteraman yang sebenar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenteram. Berarti yang tenteram ini yang sudah berjaya disucikan, terutamanya daripada pengaruh-pengaruh hawa nafsunya. Kerana pengaruh-pengaruh hawa nafsu itulah yang menjadikan jiwa kita kotor, yang menjadikan tindakan kita kadang-kadang menjadi bodoh tindakan kita, yang kadang-kadang menjadikan kita ini melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak sewajarnya. Bahkan dia akan menghilangkan kebijaksanaan kita. Bahkan kerananya juga orang-orang yang alim bertukar menjadi semacam bodoh, semacam bodoh. Semacam bodoh. Orang alim ni kau banyak akal, dia pandai, cerdik, dia tahu itu, tahu ni. Sekiranya dia dikuasai oleh hawa nafsu, maka banyaklah kaedah-kaedahnya. Orang banyak kepintaran, jadi banyak pula lah akalnya tu. Nak putar situ, nak putar sini, macam-macam. Jadi itulah nafsulah yang menjadikan orang alim semacam bodoh. Tidakkah kita mendengar firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin. Ada orang sesat dalam ilmu. Boleh masuk akal ke berilmu sesat? Ternyata ilmu yang dicemari oleh jiwa yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Ilmu itu menjadi pudar. Menjadi pudar kerana pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang dituruti kehendaknya semahu-mahunya? Maka orang ini disesatkan oleh Allah dalam keilmuannya itu. Sesat dalam ilmu. Ada orang meraba-raba kerana gelak. Gelak. Tak raba-raba, patutlah meraba-raba sebab gelak. Tapi jangan sangka, rupa-rupanya ada juga orang meraba-raba dan akan terang doa lalu. Pina cahaya. Teraba-raba juga. Maka demikianlah, bahawa yang dilihat dalam dimensi ilmu tasawuf ini, bahawa sebahagian daripada nafsu yang berkarainah itu, antara alamat-alamat yang sepatutnya menyedarkan kita adanya sifat suka menangguh-nangguh ini. Sekiranya kita mendapati hal ini ada pada diri kita, maka ketahuilah jiwa kita perlu diusahakan untuk
disihatkan, perlu untuk dibersihkan sehingga menjadi sihat. Qala syarih, kebodohan itu disebabkan oleh beberapa perkara. Bila Syekh ni menyatakan bahawa sifat suka menangguh-nangguh itu adalah menunjukkan kepada kerenah-kerenah dan kebodohan jiwa orang itu, maka bagaimana hakikatnya? Apa sudut-sudut kebodohannya? Maka yang pertama, kerana ia mengutamakan duniawi, padahal Allah berfirman, bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Orang sudah tahu akhirat lebih kekal dan dunia binasa, tapi secara wakil dan realitinya, kecenderungan kita lebih kepada mengejar duniawi. Maka hal inilah yang dikatakan sebagai sudut-sudut kebodohan orang yang jiwanya dikuasai oleh nafsu, yang mendatangkan kekekalan bagi dirinya tidak diusahakan, yang akan pergi entah bila masa, gila-gila yang mencarinya. Tidakkah itu kerja bodoh? Maka demikianlah Syekh menyatakan, salah satu sudut kebodohan ini, dia mengutamakan ruang yang baik untuk melakukan kebaikan tidak dipenuhi, sedangkan kebaikan itu akan dimanfaatkan sampai ke alam akhirat, tapi tidak dipenuhi kerana urusan-urusan duniawi yang dilihat lebih penting padanya. Maka ini adalah sudut kebodohan orang itu. Jadi tidaklah bermaksud tasawuf itu menyuruh kita meninggalkan duniawi. Bukan. Tasawuf tidak mengajar kita meninggalkan duniawi kerana kita masih belum meninggal dunia. Tidak disuruh tinggalkan, tapi disuruh memberi keutamaan kepada sesuatu yang lebih menguntungkan kita untuk jangka panjang. Dunia tidak disuruh tinggalkan, bahkan disuruh manfaatkan, bahkan disuruh supaya diubah dasarnya, diubah polisinya, persepsinya, sehingga dunia itu mula berupa ibadah. Itulah pelajaran tasawuf. Dia tidak ajar kita buang, tinggalkan, situ, ni dunia belaka ni, makanan anjing semua ni. Tidak seperti itu kita diajar. Tasawuf tidak mengajar kita membuang, tapi memanfaatkan dan menjaga diri supaya jangan dikuasai, jangan kita diperhambakan olehnya. Jadi di sini kadang-kadang selalu berlaku silap faham orang. Orang menyakit tasawuf mengajar supaya buang dunia, miskin, apa kedana. Dan inilah yang menakutkan orang. Apatah lagi ada kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu menakutkan orang terhadap ilmu ini. Jangan kau belajar ilmu ini, bahaya, nanti selas pinggang, tahu habis yang mana ada, dunia belaka. Ternyata tasawuf tidak mengajar kita seperti itu. Ini salah faham yang selalu terjadi dan di mana-mana. Bukan saja salah faham yang terjadi di kalangan orang-orang kampung, tapi juga terjadi di kalangan orang-orang bijak pandai, ahli-ahli akademik. Puncanya kenapa? Tidak mengaji. Itu je, bukan apa. Hanya buat telah jauh-jauh, lebih kurang. Menyelami sendiri, tidak mahu. Tidak dipelajari dengan baik. Lalu banyaklah berlaku salah faham tentang ilmu ini. Jadi tasawuf tidaklah mengajar kita membuang. Hanya jangan sampai dia itu, dunia itu mempengaruhi dan memperhambakan kita. Pada waktu itu kita akan celaka. Tidakkah kita mendengar Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinari wa abdud dirhami, ta'isa wa antakasa. Celakalah hamba kepada duit dinar, dinamah. Orang Arab guna duit namanya dinamah zaman dulu. Dan celakalah hamba kepada duit dirham. Yang ini celakalah manusia yang menjadi hamba kepada hartanya. Sebab itu perkataan ta'isa abdu, perkataan abdu itu memberi gambaran orang yang menjadi hamba kepadanya.
Dia sudah diperhamba oleh perkara itu. Inilah yang celaka. Adapun yang memiliki, itu lain cerita. Memiliki tidak bererti menjadi hamba kepadanya. Dua benda yang perlu diperhatikan. Jadi tasawuf mengajar kita jangan diperhambakan. Tapi kalau memiliki, tidak mengapa. Bahkan sirah para salihin menunjukkan kepada mereka, menunjukkan kepada kita bahawa semua ini dimanfaatkan. Ada para sahabat yang kaya dan memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan. Bahkan di kalangan para awliya pun ada yang kaya raya. Jadi kekayaan itu tidaklah bererti berlawanan dengan tasawuf. Tidak berlawanan. Jadi orang-orang yang beranggapan harta benda keduniaan ini berlawanan dengan tasawuf, dia tidak memahami dengan tepat dan betul. Mungkin betul lah satu sudut bagi orang yang dipengaruhi dan dikuasai, diperhambakan, tapi tidak semua orang seperti itu. Dan sejarah sudah memperlihatkan kita pedoman ini. Adapun sebab yang kedua, sebab atau aspek atau sudut yang menunjukkan kebodohan ini, penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu, ataukah kemungkinan ia dilanda oleh ajal, yakni mati, yang telah menantikan masanya. Orang yang menangguh ni esok pun tak ada jaminan. Bukan esok, kek gi pun tak ada jaminan. Kek gi selepas ni tak ada jaminan. Kita ni sebenarnya banyak dikuasai oleh percaturan kita. Lemah keyakinan, bukan tidak yakin, lemah keyakinan terhadap percaturan Allah. Kita lebih percaya apa yang kita miliki daripada pemilikan Allah. Itu kenyataan kita. Sebab tu ni kita rasa amang 20 tahun rasa tak ada benda lagi. Sebab apa ni? Dalam bank penuh tu. 20 tahun lepas lagi. Bukan 20 tahun, 30 tahun lepas lagi. Sebab apa? Sedap berasa. Kenapa? Banyak pemilikan. Tidak sedar. Ni pun boleh bankrupt, sini pun boleh kena curi, boleh kena rapok. Dah nampak dah tu. Nampak apa? Berasa selesa. Macam kita lah, jalan sedap. Apa? Penuh dah kocek ni, dah ambil duit ni, penuh. Selesa berasa. Nak pergi mana-mana tak kendala. Kenapa? Kita lebih banyak meyakinkan milik kita sendiri daripada milik Allah. Adapun si sufi, sebenarnya hak kita gitu belaka sebenarnya. Tapi sufi yang benar, sufi yang jujur ialah an la tamlikaka syai', an la yamlikaka syai', an la tamlika syai' wa la yamlikuka syai'. Inilah sufi. Salah satu sudut kesufian seseorang itu dia ada ciri ini, iaitu engkau tidak memiliki sesuatu apapun. Bukan tak milik, engkau hatimu mencapai suatu hakikat merasakan semuanya milik Allah. Tak ada apa-apa. Bukan berarti tak ada milik apa benda, tidak. Hatimu menyentuh hakikat itu. Secara keyakinannya kau rasa memang tak ada apa. Allah tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'. Orang inilah orang yang kaya, yang kerananya engkau tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Tidak ada orang yang boleh menguasai dirimu sekiranya keyakinanmu seperti itu. Sebab itu si sufi yang benar kesufiannya, benar kerohaniannya, orang merdeka. Tidak ada apa yang ditakutkan. Tapi kita ni penuh kebimbangan. Bimbang situ, bimbang sini. Memang sebagai manusia tidak lari daripada kebimbangan. Tapi orang yang hatinya mencapai darjah tasawuf itu adalah seperti itu rasanya. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita dapat. Jangan ngaku, jangan dakwa, aku ni kita itu bohong. Tidak ada dakwaan dalam tasawuf. Pendakwa-pendakwa semuanya pembohong. Tasawuf adalah merasai, bukan mendakwa. Bahkan kata ulama ahli tasawuf, seseorang merasakan dia tergolong dalam kalangan ahli tasawuf pun sebenarnya dia sudah jauh dari itu. Dia berasa je, dia ni aku termasuk kumpulan dah ni, ngaruh.
Kerana hakikat tasawuf tenggelam dalam lautan musyahadah, menyaksikan Allah. Tak ada bersatu kita ni. Sufi yang benar seperti itu. Cakap pun beradab, nasihat pun beradab, kerana dia tahu hakikat tu. Jadi kalau ada orang mendakwa sufi cakap mudah-mudah, bohong. Orang lain tak kena belaka, dia je best sekali. Orang lain serba tak gerak belaka, dia je power sekali, bohong. Hati yang tidak menyentuh pun pada tauhidul af'al, jauh. Orang lain tak gerak belaka, dia seorang yang power, serba sufi. Jauh daripada kesufian. Sufi menghilangkan keakuan dirinya, tak ada bersatu. Sehingga nadanya pun penuh tawadhu. Bukan saja rasa hatinya, bahkan perwatakannya. Secara dasarnya begitulah. Ada tempat-tempatnya dia memperlihatkan dari sudut syariahnya, seperti menunjukkan kehebatan dan sebagainya. Ada tempat-tempatnya, kerana itu dibenarkan oleh syariah. Tapi pada dasarnya seperti itu jiwanya. Yang ketiga, sebab-sebab yang ketiga yang memperlihatkan kebodohan orang yang ada sifat menangguh-nangguh ni. Kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Niat kita ni tak stabil. Sekarang semangat, esok ia lemah. Sebab itu hati kita dinamakan qalbun litaqallubihi, kena tukar semua, balik-balik, bolak-balik sekali. Pendirian pun tak tetap, semangat apatah lagi. Hari ni semangatlah, ada peluang dah ambil, esok tak nak dah. Tak ambil dah. Kena ambil kira sudut ini. Semangat manusia berubah-ubah. Yang tetap dan mantap itu si sufi. Semangatnya konsisten itu adalah seorang yang jiwa yang sudah mencapai makna kesufiannya. Tetaplah semangat. Kalau tidak, hari semangat lapu, hari cerah, hari kelabu. Ada hari gelap, hari nyala, hari tak nyala. Hari padang gelap terus ada juga. Macam-macam peseng. Maka demikianlah. Jadi kebodohan orang seperti tadi adalah dari sudut ini, bahawa orang ini tak sedar sifat kebanyakan jiwa manusia, iaitu memiliki semangat yang kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Hari dia ada semangat tu dan peluang ada, sepatutnya diisi. Tapi bila ditangguh, tidak sedar, esok mungkin hilang dah semangat tu, tak ada dah nak buat. Maka itulah antara sudut-sudut kebodohan, sifat menangguh-nangguh. Tapi yang penting yang ingin disampaikan oleh Syekh kepada kita, pertama sekali, usahakan supaya jangan sifat ini menjadi sifat bagi kita. Rugi. Menangguh-nangguh ini adalah mendatangkan kerugian bagi kita. Yang kedua, Syekh nak mengajarkan kepada kita, sekiranya terdapat sifat ini pada dirimu, sekiranya sifat ini ada pada dirimu, itulah petanda jiwamu masih dicemari, perlu kau usahakan mencari obatnya. Perlu diusahakan. Sebab kita ni kadang-kadang ada kat syok seorang, pasal aku comel dah ni, tak ada buat benda-benda duduk ni. Tidak sedar ni kadang-kadang anak-anak ni tak nampak. Anak-anak ni main dalam kayu tak nampak. Jadi orang pandai-pandai tu dia boleh cam lah. Orang tak pandai mana, selesa lagi. Sehingga bila pejak kayu jatuh, patah jatuh belebing baru sedar. Banyak anak-anak rupanya. Saing patah kayu tu, sampai jatuh patah riak dengan dia pun patah. Baru dia sedar, rupanya banyak anak-anak dalam ni. Maka demikianlah. Jadi hal-hal seperti ini, pelajarannya itu sebenarnya untuk supaya masing-masing melihat diri. Kalau masih kewujudan sifat ini, perlu kita mencari obatnya. Kata pujangga, kata penyair, la ta'jal ilal ghadi, la tu'ajjil ilal ghadi ma yumkinuka an ta'malahu al-yawma.
Artinya, jangan menunda sampai besok. Apa yang dapat engkau kerjakan hari ini, apa yang kita boleh buat hari ini, selesaikan dulu. Yang esok tu cerita lain. Jadi demikianlah ungkapan penyair Arab mengajarkan kita apa yang memang sesuai dan selaras dengan ajaran agama kita. Cuma ada satu benda lagi. Dia bukanlah menangguh, tapi bersegera, tapi negatif sifatnya. Hak segera-segera ni kena tengok juga. Sebab tu kalau benda-benda orang buat satu benda-benda segera, nak segera, kena berhati-hati. Ada je masalah. Oh, nak, dia tekan juga. Nak cepat juga ni. Susah selalu ni. Kena tengok. Kalau hak malai tak akan buat gaduh-gaduh. Sebab apa? Petuanya sebenarnya al-ajalatu minasyaitan. Sifat gaduh tergesa-gesa ni adalah pengaruh daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Sebab itu orang hak nak kena tipu selalunya dia ada unsur gaduh ni. Oh, orang ni wah, dah suruh dah mikir kok gaduh je. Tak ada. Mana-mana urusan yang ada sifat-sifat gaduh ni kena mikir 10 kali. Ada je. Cuba tengoklah orang-orang kena tipu tu. Guna urusan. Orang berurusan dengan dia. Macam-macam. Inilah. Nak segera semua. Tengoklah. Lepas selesai, baru tahu. Oh, kecau. Kena dah. Memang ini peluangnya. Kerana apa? Al-ajalatu minasyaitan. Hak ni gaduh dah lalu. Hak yang disuruh bukan itu. Mengambil kesempatan yang ada, bukan gaduh. Tidakkah kita perhati dalam pengalaman kita, pada waktu kita nak cari benda-benda tengah gaduh, apa benda yang berlaku? Hak depan mata tak nampak. Mana nak kunci? Duduk tangan kita ni. Mana nak kunci? Sebab apa? Benda duduk tangan. Kat mana dah nak kunci ni? Kadang-kadang dia cari parang duduk tangan dia. Mana parang? Tangan dia tu. Sebab apa? Akal yang hilang. Kena al-ajalah minasyaitan. Daripada syaitan. Tenangkan diri. Banyak kecong situlah. Ini petua. Mana-mana orang yang ada orang nak berurusan dengan dia, orang nampak gaduh-gaduh, kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Dah orang mikir. Dah orang nak nipu orang pun memang dia cari lubang tu. Lubang orang dah nak mikir. Al-waqtu saminun fala tudayyi'hu illa min nafisin. Waktu sangat berharga. Masa ni bagi orang yang sedar hatinya sangat berharga. Ya kita ni berasa tak ada kerja nak buat tu kan, hati kita dah bercomel. Lepas tu rasa puas, tak ada benda nak buat. Berasa banyak dah lalu masa ni. Tak kerti nak buat nak benda ni. Bagi hati yang hidup, hati yang sedar, dia akan rasa setiap waktu itu sangat berharga untuknya. Itu alamat, tanda dia merasa berharganya waktu. Sebab itu ada riwayat menyebut di akhirat nanti akan wujud orang yang menyesal kerana satu sebab. Kerana suatu saat di dunia ini tidak diisi dengan zikrullah. Satu saat yang dikosongkan dia daripada zikrullah mendatangkan penyesalan besar di akhirat. Apatah lagi kalau saat-saat itu diisi dengan keburukan, ini lebih menyesal lagi lah. Berharga. Waktu sangat berharga. Maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga juga. Nak tak nak, waktu itu akan berlalu meninggalkan kita. Tak akan sempat, kita tidak akan memperolehnya kembali. Yang akan datang waktu lain dah. Lepas tu habis. Jadi pesan Syekh, pesan penjaga Arab ni, janganlah waktu itu dihabiskan dalam hal-hal yang tidak menguntungkan kita, yang tidak bermanfaat. Maka sebab itu
usaha ahli tasawuf supaya mereka itu berada dalam keadaan terus menerus berada dalam kebaikan waktunya. Mereka usaha menggerakkan hati supaya terus menerus merasa untuk cari redha Allah, sehingga apa juga gerak mereka pun adalah mereka bertujuan mencari redha Allah. Berarti sekiranya usaha ini berjaya dicapai, semua gerak gerinya sudah bertukar menjadi ibadah. Dan inilah yang melebihkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari segi amalan lahiriahnya, barangkali masih ada sahabat-sahabat lain yang melebihi Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar ini orang yang sibuk selalu mendampingi Nabi, mengikuti Nabi dalam usaha dakwahnya. Setelah kewafatan Nabi menjadi khalifah, sibuk dengan urusan pentadbiran. Ada orang kadang-kadang dia guna logik akal sikit untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Dia kata gini, dia kata nak menimbulkan keraguan kita je. Ini dari kelompok pemikir-pemikir orientalis ni, dia nak ragukan kita, sebenarnya dia cari benda-benda yang ada asas. Tapi kalau kita tak fikir molek, kena kita. Contoh macam mana? Dia kata sebab apa Abu Hurairah tu banyak sangat meriwayatkan hadis Nabi? Tidakkah sahabat besar Nabi sejak daripada awal sampai ke akhir hayat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali, kenapa dalam kitab-kitab hadis riwayat-riwayat yang datang daripada tokoh-tokoh ini tidak banyak? Kita kata sahabat sungguh, sungguh. Abu Hurairah hanya beberapa tahun saja rapat dengan Nabi. Hanya beberapa tahun. Nak dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Tapi kenapa riwayat-riwayat hadis kebanyakannya menerusi Abu Hurairah atau sahabat-sahabat lain, tidak menerusi Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Kenapa? Jadi bila ada orang-orang yang orientalis yang mengkaji Islam, dia nampak lubang ni. Dan kalau dia lambung bola, ramai orang teboh, ramai orang termakan. Oh sungguh, nasabah sungguh. Oh takkanlah Sayyidina Abu Bakar ni sejak daripada awal Islam, daripada awal bersama Nabi sampai akhir, tak banyak riwayat, tak masuk akal. Sedangkan Abu Hurairah dalam tempoh yang singkat bersama Nabi banyak meriwayatkan hadis, ribuan hadis. Mana ni? Kita terpengaruh. Jadi yang sebenarnya Sayyidina Abu Bakar sibuk dengan urusannya. Adapun hal-hal keilmuan dipelopori oleh ahli-ahli sufah, yang sebahagian mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan Sayyidina Abu Bakar tak ada ilmu. Periwayatan itu menceritakan cerita yang serupa, cuma ikut jalur orang ni, tidak jalur Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar sibuk dengan pentadbiran dan urusan-urusan lain. Urusan menyampaikan ilmu, orang lain ambil tugas. Itu je. Dan perkara yang sama diguna pakai oleh satu aliran yang kontroversi dalam negara kita sekarang, yang cuba menimbulkan keraguan terhadap orang. Ini dia kata, sebab apa Sayyidina Ali tak banyak riwayat hadis? Serupa je macam Sayyidina Abu Bakar tadi kau. Sebab apa Sayyidina Ali tak banyak riwayat? Abu Bakar banyak ni, Abu Hurairah ni banyak ni, ni tak banyak ni. Berarti ada benda disembunyikan. Ini nak khabar tu je. Bahawa ulama umat Islam menyembunyikan riwayat. Ni tak banyak ni, padahal di sahabat besar. Serupa macam Abu Bakar je, bukan Sayyidina Ali saja. Sayyidina Abu Bakar, Umar memang tidak banyak riwayatnya. Oleh kerana maksudnya waktu insya kita berhenti setakat ini dulu, dan kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.